Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hormati Tuan Imam Bilal, tuan puasa muslimin muslimat kasih. Alhamdulillah, syukur kita bertemu bulan ni, dan hari ini merupakan hari terakhir tuan untuk kita habis. Lepas habis nak buat apa tuan? Ulang balik. Cik mulai ni ya. Kita habiskan mulai pula ya. Saya tak tahu dengan, saya pernah tanya kat tuan-tuan dulu. Okeylah, tak pula tuan-tuan ya. Saya cari dah buku mana betul lagi. Baik. Sebelum tu saya tengok bila makin panjang belakang ni tuan-tuan, makin jauh tuan-tuan kat belakang. Rasanya saya ni orang keberapa yang cakap kat ustaz kat tuan-tuan ni? Orang pertama kan. Ramai ni tuan-tuan, saya rasa kalau dinding tu sampai hujung kat belakang pagar tu, tuan-tuan duduk belakang sekali kan. Betul tak? Nampak saya kecil je kat situ. Kecil besar je tuan-tuan tengok saya ni. Apa tuan-tuan, tuan-tuan nak sadar bilang tuan-tuan ya. Tapi jangan tidur dah. Okey. Baik, insya-Allah tuan-tuan, hujung sekali kita cerita tentang apa? Dua je. Perbahasan ni dua je tapi panjang cerita dia tuan-tuan. Ya. Perbahasan 6 Muslim baru tidak tahu solat. Okey. Solat ni kita tahulah, bila orang Muslim kita bawa tajuk besarnya ialah fiqh orang yang nak menganut agama Islam. Kita dah cerita hari tu bab khatan. Adakah nak masuk Islam ni kena khatan dulu? Kan? Salah faham tu. Suruh masuk Islam dulu. Khatan dia beritahu. Cakap dia lagi nak solat, kena bersih, bersuci. Jadi khatan dah mudah. Ni galakkan berkhatan, kita cerita. Kemudian tukar nama, kita dah cerita. Lepas tu nak beritahu tak kat family pun kita dah maklum. Cuma hari ni bila Muslim dah masuk, sebab rukun Islam nombor 2 apa? Lepas syahadah, solat. Jadi solat ni dia benda yang penting. Tapi bagaimanapun ada yang lebih penting. Apa dia? Iaitu iman kepada Allah tu yang lebih penting. Jangan tuan kata, aku iman tak apa, tak payah sembahyang. Bukan macam tu. Kita nak sebut tu ranking dia syahadah. Nanti kita sebutkan dalil hadis ni. Dapat non-Muslim yang enggan menganut agama Islam kerana tak tahu solat. Macam yang saya cerita kat tuan-tuan, yang saya cuba cakap pada seorang Cina di flat saya tu, kau nama dia. Kau masuk Islam kau. Saya sambung kan, cakap macam tu. Dia kawan dengan orang lain. Kita pun kan berani-berani kalau cakap macam tu dengan kawan kita tu. Kita kan campur dengan dia lama kan. Raja, masuk Islam Raja. Kadang-kadang dia pun boleh ke saya masuk Islam? Kalau dia cakap macam tu tuan-tuan suruh dia syahadah kat situ juga. Ya? Okey. Kenapa kawan saya kata kau tu kenapa? Saya suruh dia masuk Islam. Tak ada alasan lain, satu je alasan. Saya tak pandai semayang dia. Itu je alasan dia tuan-tuan. Dia fikir sekali kita belajar benda ni tuan-tuan ya. Nampak? Ada caranya Islam ajarkan macam mana cara selesaikan dalam bab macam ni. Alasan boleh bagi tuan-tuan, tapi kita kena usahakan. Ada non-Muslim enggan menganut agama Islam kerana tak tahu solat. Macam kes saya ni, lebih teruk dari itu terpaksa pula menghafal beberapa ayat Quran. So kita suruh pula dia tuan-tuan. Semayang tu betul lah, tadi dah suruh tu kenalah. Tapi ada orang dia suruh sambung. Macam mana nak dia hafal kalau huruf-huruf Arab pun tak kenal? Mana nak kenal tuan-tuan? Okey.
Kesemua ini memerlukan proses yang panjang. Akhirnya Muslim baru rasa bersalah dan berdosa kerana tak solat ataupun solat dengan cara yang tak sempurna. Okey. Sebagian Muslim yang lain memandang sinis kepada Muslim baru. Antaranya mungkin menyindir tentang solat yang tak betul. Kita sedap sindir orang. Kita sembahyang betul tidak? Kan? Ada tak orang tuan-tuan tengok macam fashion sembahyang ni. Kadang-kadang ada sembahyang Allah kan, dia letak macam ni dulu kan. Silang dulu tuan-tuan. Apa tu? Macam Ultraman. Haji tengok Ultraman. Kadang-kadang ada yang macam-macam gaya kan. Gaya robot ada kan. Ada yang begini dulu tuan-tuan. Kenapa tak tambah sikit senaman tuan-tuan? Setting baiknya baru letak kan. Macam-macam tuan. Ada Nabi ajar senang, Allahu Akbar. Ada yang tak masuk niat. Allah. Cancel. Okay, ready. 1, 2, 3. Allah. Tak masuk. Tapi bila imam rukuk, Allahu Akbar, dapat terus. Itu yang saya pelik tu. Bila imam rukuk dia dapat. Dekat situ dia dapat. Saya tak tahu dia mengelak apa tentang itu ya. Tapi Nabi tuan-tuan yang itulah. Persoalan ini mudah diatasi jika kita memahami aulawiyat atau keutamaan dalam Islam. Ya. Dua keutamaan dalam Islam. Bila masuk Islam tu, yang pertama iman kepada Allah. Tanamkan iman dia tu. Saya dah cerita kat tuan-tuan kan banyak kali. Cara nak naikkan iman. Dulu kita dah cerita pasal sains. Nak saya buat close sekali lagi slide tu. Cuma nak beritahu iman barang utama. Kadang-kadang ada orang dia keluar balik. Sebab apa? Iman tak kuat. Tu dia cerita tentang iman ni. Kedua, selepas itu barulah datang hukum-hukum syarak seperti solat, puasa dan sebagainya, hukum-hukum syariat. Okay. Iman kepada Allah perlu difahami dan dikuatkan. Ia memerlukan proses ilmu dan bimbingan untuk mantapkan akidah. Hari ini dah mudah. Ada NGO Perkim ada yang cerita tu. Kemudian ada masjid-masjid yang buat Masjid As-Salam Puchong Perdana ada buat, Masjid Bandar Bukit Puchong kan. Maknanya orang sekitar situ kalau dapat tahu ada mualaf-mualaf, tak payah nak pergi jauh-jauh pergi Kuala Lumpur ke kan. Kelas-kelas ada, diorang buat kelas secara percuma. Ajar cara mudah-mudah, jangan susah-susahkan orang masuk Islam. Betul tak? Biarkan persoalan solat yang mendalam itu seketika. Teori keutamaan antara iman dan solat tergambar dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apabila baginda Nabi SAW utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Muaz bin Jabal Nabi utus ke Yaman. Dia sebut apa? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan datang kepada satu kaum ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Pertama sekali ajarkan kat dia orang, suruh dia orang bersyahadah. Suruh dia orang akui, suruh dia orang imani bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku ini pesuruh Allah. Okey, nampak kan? Suruh syahadah. Tapi lepas tu disebutkan inhum ata'u lidzalik. Fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa laylah. Okey tuan, nampak? Fa kat situ, biasa bahasa Arab ni disebut fa ni fa li ta'kid, maksudnya untuk akibat benda yang sebelum ni dah selesai, lepas tu buat benda tu. Okey, fa tu. Dah selesai, dia orang ikut syahadah, dia orang beriman. Maka fa inhum ata'u, kalau dia taat ikut apa kau cakap lizalik fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. So ajar dia orang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu dia punya step. Fa inhum ata'u lidzalik, ikut, dia orang sembahyang ikut semua. Fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khaz min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Maka yang ketiga apa dia? Nabi pesan kat dia suruh ajar dia orang bawa keluar sedekah, yang ini zakat, ambil daripada orang kaya bagi kepada fuqara, orang fakir. Ada lagi? Tak ada dah.
Nabi sebut 3 je. Apa lagi baki 2 tuan-tuan? Apa dia? Puasa juga, haji. Adakah puasa dengan haji tak wajib? Wajib. Cuma Nabi tengok macam mana orang Yaman ni, dia punya sifat dia, ahli kitab di sana ni ada Yahudi tuan. Yahudi ada, Nasrani pun ada. Mana dipesankan ikut step-step tadi. Ikut step-step tadi. Kalau nak sebut pasal duit untuk sedekah, Nabi tahu orang Yaman hebat buat pertanian. Yang pangan Maghrib yang diorang mengairi tanaman-tanaman diorang kan. Buat pertanian, makna perdagangan diorang ni, dia kata nak bawa keluar duit, tak ada masalah. Okey. Apabila iman telah mantap, barulah diajar persoalan solat. Solat tengok apa langkah-langkah dia. Yang pertama, mempelajari gerak-geri solat terlebih dahulu. Ya. Solat ni dia ada apa? Ada qauli, dia ada yang kena sebut. Allahu Akbar. Betul tak? Takbiratul ihram. Boleh tak ada orang dia? Boleh tak? Tuan kena sebut tuannya Allahu Akbar. Okey. Ada seorang lagi dia Allahu Akbar, letak tepi. Tangan pun tak angkat, letak tepi. Apa tu? Syiah lah. Okey, dalam ceritanya mana sah? Antara dia macam tu ke atau seorang lagi yang dia? Mana tu? Yang Syiah tadi tu sah kan? Angkat ni sunat je. Tapi dia sebut dia dah bukan saya suruh sah ni sembahyang Syiah tu. Dia suruh kata sahnya dengan sebab cakap. Sebut ya. Okey, tuan. Tapi tu qauli, dia ada fi'li, dia ada qalbi. Qalbi ni barang hati, barang niat. Yang ni disebut ni suruh apa? Suruh fi'li dulu. Suruh ikut pelajari gerak-geri solat, berdiri betul, rukuk, iktidas, sujud, tasyahud. Duduk tasyahud tu. Kenapa suruh ini dulu tuan-tuan? Sebab benda ni senang ke tak senang? Senang ke susah? Jawapannya senang. Sebab apa? Suruh dia pergi surau, solat Jumaat, tengok orang Islam sembahyang, ikut je. Betul? Tak boleh jangan lambat lah. Sebab apa? Kalau lambat jalan girang, dia join masuk sama habis macam orang yang awal tadi. Kena suruh dia cepat sikit lah, habiskan 3 rakaat sama-sama. Dia tak? Belajar dulu cara gerak-geri. Dan macam mana pula dengan bacaan-bacaan tadi? Okey, Allahu Akbar, rasanya hari pertama masuk Islam, Allahu Akbar tak ada masalah kan? Dia pun boleh ikut macam mana imam sebut Allahu Akbar, tak ada masalah. Fatihah macam mana tak? Okey, dalam hal ni dia boleh gantikan bacaan dalam solat dengan zikir ringkas subhanallah. Contohnya dalam Fatihah, zikir ini kalau dia rasa Fatihah tu panjang-panjang orang semua kan, amin, atau dalam zuhur ngasar tu, nak buat apa banyak takkan subhanallah sekali je. Ajar subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Benda tu simple je kan. Tapi barang tu tak boleh dah sampai makan setahun 2. Sebab Fatihah ni ikut sejarahnya tuan-tuan, ada seorang yang Tasik Prima, saya cerita kat tuan-tuan dulu, nama dia Olive, masuk Islam kan. Nama dia Salahuddin, sedap nama dia Salahuddin. Seminggu dia siap Fatihah kan. Seminggu je tuan-tuan. Saya dengar bacaan. Okey lah, ada pelat-pelat sikit tu, dia orang Bidayu kan. Saya dengar bacaan dia, okey. Habis Fatihah dia. Berapa lama ni? Seminggu kata. Okey, seminggu boleh dah. Ketika baca Fatihah, ulang zikir, sama tempoh dengan bacaan Fatihah. Tetapi sekiranya tak tahu langsung, nak baca surah pun, zikir pun tak tahu, maka harus dia bersolat dengan hanya ikut gerak-geri imam tanpa membaca apa-apa. Tapi dengan syarat, itu mungkin hari pertama kot. Hari kedua, hari ketiga kena cuba upgrade. Kita dah tahu dia masuk Islam, dia tahu agama ke apa semua, usahakan siapkan benda-benda yang macam tu. Nak kata kalau sampai tahap tak tahu nak sebut apa ni, pelik juga tuan-tuan. Dia wajib pelajari benda ni. Okay. Langkah 2, setelah mantap, eloklah dipelajari bacaan wajib dalam solat. Apa dia? Surah Al-Fatihah. Nampak? Kalau dapat baca 3 ayat je boleh tak? Kebetulan baru belajar, hari tu pergi belajar 3 ayat siap. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Boleh? Boleh, jalan dulu. Jalan dulu. Semayang kena buat dulu. Okey, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah pada Allah dengan sedaya mampu. Dalam bab ni yang ada terdaya masa tu 3 dulu kita.
Jadi tambah lagi, ya. Ada mazhab yang tak wajibkan bacaan makmum apabila solat berjemaah dan bacaan imam adalah kuat. Semayang apa? Semayang jah, subuh, maghrib, isyak kan. Kalau imam dah baca, tak payah baca kat belakang. Mazhab apa? Saya tak ingat. Mazhab Hanafi mungkin. Ya? Sebab apa? Imam tanggung. Imam tanggung. Tak payah. Itu lagi canggih. So dia datang. Semua Zuhur Asar tu tak bunyi, dia kena lah belajar juga tentang macam mana usahakan. Langkah 3, biarkan dulu bacaan yang dikira sebagai sunat, zikir rukuk, zikir sujud, doa kunut dan sebagainya. Jangan duk paksa-paksa. Saya kadang-kadang tengok ada orang nak paksa. Paksa apa? Dia suruh usolli dulu. Kawan tu 3 bulan usolli, tak semayang-semayang. Siapa suruh tuan-tuan? Suruh dia datang semayang dalam hati lintas, aku nak semayang maghrib. Kalau tak lah, masa angkat lagi bawah. Dah, apa yang ngajar dia bagi susah tuan-tuan? Semayang dulu. Esok kalau apa semua nak mendalami yang lain tak, baru saja. Tuan-tuan, kita diingatkan solat itu wajib ke? Tak tuan-tuan. Niat dalam hati. Niat dalam hati. Yang Imam Syafi'i ajar, suruh ajar sebut sikit bermula tu untuk bantu niat. Untuk bantu. Dah dia kita kata lagi senang. Macam senang tak? Nak dalam hati. Boleh terus? Boleh. Dah. Apa dia susah korang pula? Okay. Zikir juga penting, tapi amalan yang lebih penting iaitu solat. Kita pun tuan-tuan, saya dah sebut ke bulan lepas pasal satu program software dalam internet, dalam Play Store tu, Hisnul Muslim. Ada saya sebut tak? Ingat lagi tak? Saya sebut dah tu zikir-zikir tu. Kita tu non Muslim lah, dia pun kita boleh bantu, suruh dia download software tu memang dia masuk Islam kan. Takkan dia masuk Islam dia tinggalkan smartphone dia? Tak ada kan. Tetap ada smartphone dia, suruh dia download Hisnul Muslim. Mudah. Pergi mana-mana orang kata nak bawa buku kitab kan, segan. Nak tunjuk orang takut riak pula kan. Tak apa, handphone. Siapa tahu? Dia je yang tahu, dia baca depan mata dia skrip. Tuan-tuan pun boleh hafal-hafal tuan-tuan. Dah mudah dah dunia hari ni kan. Berapa tahun dah kita ni, 40 tahun Allahu Akbar kabira je kita punya iftitah. Tak nak try ke yang lain? Subhanallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dah, habis dah Fatihah tu kan. Try sikit tuan-tuan, upgrade kita punya bacaan-bacaan zikir yang sahih daripada Nabi. Hari ni orang banyak yang lebih suka benda yang kontroversi. Betul faham tak maksud saya? Dia nak pergi juga benda yang kontroversi. Saya tak nak sebut lah ni, kena rakam. Malas saya nak cakap apa-apa. Tapi kita sibuk barang yang orang khilafkan, kontroversi. Barang yang orang tak khilaf, Hisnul Muslim tu, siapa pun tak khilaf tu kan? Tak ada siapa yang rot kitab tu. Rot ni maksudnya yang lawan balik zikir tu. Tak ada, dia tak sahih pun tak ada. Semua sepakat dengan Syekh Sa'ad Al-Qahtani tu. Ulama hebat, susun. Dia susun zikir siang malam, doa tu kan. Nak lagi detail, azkar Imam Nawawi. Ada kitab Al-Azkar, belajar kuliah. Ada. Al-Azkar Imam Nawawi lagi banyak tu. Satu tengok tu dia macam-macam doa. Angin tiup kencang ada doa, kilat ada doa. Dah barang Nabi aja. Kita ni ada banyak masa, kita lebih daripada 24 jam seorang. Semua cukup seorang 24 jam. Barang yang Nabi dah ajar tak sebut. Tapi saya buat benda lain yang kontroversi. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Minta, saya harap tuan-tuan kat surau ni tak payah tuan-tuan. Baik tuan-tuan tumpu barang macam apa. Saya tanya tuan-tuan, hari ni dah sepakat semua orang Islam semayang sah rapat-rapat. Padahal dituntut tak? Dituntut. Tak rapat lagi. Kat mana bawa rapat? Pergi Mekah nanti bawa rapat. Tak apa Zat, kita masjid luar. Dia kata ni panjang sampai belakang. Dia kata rugilah space ni, kufur nikmat. Banyak punya kufur. Dan manfaatkan tu sentuhan antara makmum dengan makmum tu. Kan saya saja ni Nabi suruh tu, kita duk belajar cas elektrik bila ada sentuhan, bawa ada kasih sayang. Betul tak? Itu dia. Kan saya saja Nabi suruh rapat-rapat sah pun semua. Saya pun pergi joget sorry. Okey tuan-tuan. Pendapat ini berdasarkan ijtihad para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aku yang saya baca ni. Langkah 4. Nampak tuan-tuan Pada masa yang sama, Muslim boleh diajar membaca Al-Quran bermula dari awal termasuk mengenal huruf. Nampak?
Muslim baru boleh diajar membaca Al-Quran. Lepas itu, nampak step berapa langkah kan? Ada 4 langkah. Ikut keutamaan dia. Bagi dia selesa tuan-tuan. Kita agama ni bukan yang jadi orang lagi tak selesa. Okey. Dia kita agama dia ada prinsip, tapi dalam masa yang sama dia ada barang yang boleh kita kreatifkan. Okey tuan-tuan, ya. Perbahasan 7 yang terakhir tuan-tuan sebagai penutup ni, habis dah tuan-tuan, tak ada dah. Iaitu hukuman jenayah murtad. Okey. Kita tak cerita kat dia orang tuan-tuan, tapi nak beritahu cara dia pula. Sebab dia tahu, dia dengar kan, kita tahu kan cerita undang-undang syariah yang kita nak buat. InsyaAllah ni tuan-tuan doakan kita akan buat juga. Kurang-kurang ni kita bentang lah. Ramai masyarakat non-Muslim bimbang menganut agama Islam, takut dihukum bunuh kalau ambil keputusan untuk patah balik. Jadi dia tak masuk terus lah. Sebab dapat tahu kalau masuk kena bunuh kalau keluar balik. Jadi dia terus tak masuk. Okey, ya. Pendapat ini berdasarkan ijtihad para ulama, dan inilah kefahaman yang berwibawa betul dan cara menulis kan. Adab dia kita nak beritahu ke orang. Penulis nak beritahu ke orang bahawa betul. Memang ada bunuh, tapi kita tengok apa kupasan-kupasan dia sikit-sikit. Namun dengan kekurangan maklumat tentang pendapat ini menyebabkan kebanyakan non-Muslim keliru hingga menganggap ia sebagai satu paksaan dalam Islam. Jadi kita kata nak masuk tu, nak keluar balik nanti kena bunuh, dia rasa macam terpaksa pula dalam Islam ni. Malangnya ramai juga orang Muslim turut keliru juga. Okey. Al-Quran sebagai dasar menetapkan bahawa tiada paksaan. Kita tahu ayat dalam surah Al-Baqarah 256. Selepas ayat kursi apa dia tuan-tuan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Saja kita baca tuan-tuan pandangan-pandangan ulama tafsir dalam membahaskan ayat ni. Satu je tuan-tuan, tapi ada 6 pandangan. Ada 2 lebih kurang. Okey, pertama, ayat ini sudah terbatal dan dimansuhkan. Itu pandangan pertama. Maknanya memang kena paksa. Okey. Ada yang kata sudah terbatal dan dimansuhkan. Ayat Quran memang ada bacaan yang dikekalkan bacaan di dalam Quran. Kita baca tu ada pahala. Kan? Sebab bacaan tu memang dalam Quran. Tapi hukumnya tak ada. Dah batal lah. Okey. Contoh ayat tentang orang kematian suami. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Ayat tu sebelah-sebelah aja dalam surah Al-Baqarah tu. Sebelah-sebelah aja. Tapi satu mansuh, satu ada. Tapi baca juga, dua-dua baca. Okey. Ada juga ayat yang tak ada dah dalam Quran. Tak ada dah bacaan di dalam Quran, tapi hukumnya dikekalkan. Mana ayat saya ni? Tak faham lah tuan-tuan. Contohnya ayat rejam kan. Rejam tak sebut dalam Quran. Rejam tak sebut dalam Quran, tapi dia disebut dalam hadis. Yang ada kes seorang sahabat datang mengaku kat kami, ya Rasulullah, ini terzana itu, aku dah berzina. Nabi pusing, Nabi tak nak kan. Pergilah balik dapatkan Mazda, mungkin kau pegang-pegang je. Nabi pusing, dia pergi ikut Nabi pusing belah sini. Ya Rasulullah, ini terzana itu, aku dah berzina, kata. Nabi pusing, kata, balik. Lakal qabbal, mungkin kau cium-cium je. Dia ikut Nabi pusing sini. Ini terzana itu. Kali 3 Nabi tak kata apa dah. Panggil sahabat, ambil dia, pergi recam. Okey. Nak cerita kalau dari segi hukum memang dalam Quran tak sebut, tapi hadis membantu semula. Okey. Kemudian yang kedua lah ikrah fiddin tadi, nyatakan bahawa ayat ini tidak dimansuhkan, tetapi dia khas untuk golongan ahli kitab. Maknanya tak ada paksa untuk Yahudi Nasrani. Okey, tak ada paksaan untuk Yahudi dan Nasrani, tapi untuk golongan kafir yang sembah berhala dan juga yang lain kena paksa masuk agama Islam. Itu tafsiran yang kedua. Okey, jelas tuan-tuan Bagi kita tambah je maklumat ni, bukanlah kata tak penting, tapi saja nak beritahu tentang la ikrah fiddin. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini turun untuk golongan Ansar. Untuk golongan Ansar, maknanya tak ada paksaan dalam agama untuk diorang. Dikatakan bahawa golongan anak Ansar diserahkan kepada golongan Yahudi dengan sebab penyusuan. Bahkan ada sebab kerana menilai agama Yahudi lebih baik.
Apabila golongan Yahudi Bani Nadir diarah keluar dari Madinah, golongan Ansar menyatakan bahawa mereka tak akan tinggalkan anak mereka begitu sahaja mengikut agama Yahudi, bahkan akan memaksa mereka menganut agama Islam. Maka turunlah ayat ini. Kemudian tak apa tuan-tuan. Yang keempat, menurut satu keterangan ayat ini turun berkaitan seorang lelaki bernama Abu Husain. Beliau mempunyai dua anak lelaki, kedua-dua anak beliau kemudian dia menganut agama Nasrani dan pergi ke Syam. Abu Husain datang jumpa Nabi mengadu dan minta agar diutus utusan untuk bawa anak pulang. Maka turunlah ayat ini. Yang kelima, menyatakan ayat ini maksud agar tidak dikata terhadap golongan yang menganut agama Islam dengan paksaan pedang, bahawa mereka dipaksa. Semana ayat ini saya tak faham Ustaz itu. Mana mungkin bukan dengan pedang. Yang terakhir, ayat ini turun terhadap golongan tawanan perang. Apabila tawanan perang adalah ahli kitab yang dewasa, mereka tidak dipaksa menganut Islam. Tapi kalau tawanan perang adalah majusi atau penyembah berhala, maka hendaklah dipaksa masuk Islam. Ini sama macam pandangan yang kedua tadi. Okey. Tafsiran daripada Ibnu Katsir pula tuan-tuan, oleh Imam Ibnu Katsir. Janganlah kamu memaksa seorang menganut agama Islam, kerana Islam adalah terang, jelas dan kukuh keterangan dan bukti-buktinya. Nampak tuan-tuan? Sedap kat situ, senang kita faham kat situ. Apa dia? Islam ni tuan-tuan, cantik ayat la ikraha fid din, tak ada paksaan agama. Sebab apa? Sebab Islam ni dia datang package dia. Dia tak perlu kita paksa satu hal. Dia datang dengan sebab barang yang mungkin orang kata bab fitrah tuan. Ada dia kena kat hati dia, rasa Allah, aku rasa macam ni yang lagi baik kan. Rupa-rupanya Islam menyelesaikan. Macam tu je Islam. Dia bukan Islam ni kena datang dengan barang-barang nak kena rekaan ke apa semua, tak payah kan. Dia ada dah siap. Tunjuk kan. Yang pada cerita kat tuan-tuan, promote sekali lagi tuan. Ni saya cerita pasal sains yang selama ni tuan. Sains Islamik apa semua tu. Islam. Tuan-tuan tengok kalau ada barang yang daripada sains berbeza dengan apa yang disebut dalam Quran. Tuan-tuan nak ambil mana? Sains ke Al-Quran? Kita ingat lagi tak yang kita cerita tentang buku Darjah 4 dulu, saya teringat. Matahari tidak beredar. Matahari tak beredar, betul? Tuan-tuan baca surah Yasin tak? Baca. Ada dengar ayat wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari itu beredar pada orbitnya sendiri. Habis apa satu yang betul? Quran ke sains? Jawapannya tuan-tuan, Quran lah betul. Rupanya NASA dah kaji dah. Memang matahari ni ada orbit dia sendiri, dia bergerak. Ada. Kita ni nampak sistem solar tuan-tuan. Kita belajar sistem solar tu, sistem suria tu. Sistem suria ni dia terdiri daripada matahari dan planet-planet. Apa-apa yang jumpa tu tak apalah. Tapi tuan-tuan, satu sistem suria dia akan duduk dalam satu galaksi yang dipanggil sebagai kita ni dalam galaksi Bima Sakti. Siapa yang namakan saya pun tak tahu. Okey. Galaksi Bima Sakti ni, sahaja kita cerita kat tuan-tuan, ada NASA dia printkan satu, ala simple lah tuan-tuan. Satu gambar tu, gambar titik-titik putih. Putih. Satu titik-titik tu apa dia tuan-tuan? Satu sistem suria tuan-tuan. Saya dah fikir tuan-tuan Tuan-tuan tengok apa kita nak gambarkan bersama-sama ni. Bayangkan macam mana pula ada orang yang dia nak lawan Allah Ta'ala tuan-tuan. Dia nak lawan hukum Tuhan tuan-tuan. Kita ni dalam peta, kita kat Seri Kembangan ni satu titik tuan-tuan. Betul tak? Kat Seri Kembangan ni kalau peta lah tuan-tuan, kita ni satu titik. Seri Kembangan ni dalam Selangor tuan-tuan adalah besar tu. Selangor ni dalam Malaysia adalah besar macam tu tuan-tuan. Kita tadi macam tadi, kita satu titik tadi, jangan lupa. Bukan kira negeri tu. Malaysia ni kat Asia Tenggara macam tu. Macam tu. Asia Tenggara ni dunia macam tu, kecil je dia. Betul tak? Macam tu. Bumi tu duduk dalam sistem suria tu. Sistem suria tu duduk dalam galaksi Bima Sakti tadi, satu titik. Dan kita ni macam mana tu kan? Yang kata nak lawan hukum Tuhan, besar mana tu?
Dia fikir balik, aku nak cari dunia mana nak ikut. Tu barang macam tu yang kadang-kadang kena cerita. Islam datang kan ada barang untuk dibuktikan. Maka ia tidak perlu pada paksaan dalam Islam. Bahkan sesiapa yang Allah kurniakan hidayah bagi Islam dan melapangkan dadanya, maka dia akan masuk dalam Islam dengan bukti yang nyata. Tak payah susah-susah kan? Tapi kena ada usaha pada kita lah, kena sampaikan barang-barang macam ni. Yang kita cerita kat tuan-tuan dulu, ingat tak? Lautannya lah, janinnya lah. Semua tu adalah senjata-senjata kita yang kita bincangkan dulu. Kalau saya kata fikir hari ni, kita ingat selama ni mesti kena ustaz lah yang kena buat cakap bab agama. Betul, yang detail fiqh dalam-dalam tu itu ustaz, sebab dia pergi mengaji. Tapi kalau asbab hidayah kerja siapa? Hidayah Allah Ta'ala bagi. Asbab tu, punca-punca, mesti kena ustaz ke? Tak semestinya ustaz. Tuan-tuan kena start. Okay, faham kat ayat tu? Kena mula. Apa barangnya hari ni kan, kita cerita bulan lepas macam mana ada pengunting rambut yang boleh insaf ke orang. Ada orang bawa teksi sembang-sembang dengan orang, lepas habis bawa teksi sampai kat tempat, ambil semayang, taubat, nangis-nangis. Yang lagi canggih tuan siapa dia? Tuan-tuan Sayyidina Umar lah, tak ada cerita lain lah tuan-tuan. Tuan-tuan balik cuba cerita sikit kawan-kawan tuan-tuan, bagi semangat sikit. Kita sampai tahap tuan Sayyidina Umar masuk Islam sebab siapa? Fikir balik kan. Kita duk cakap sebab yang baca Quran dia tu, adik dia apa semua dengar surah Taha apa semua. Tuan-tuan jangan lupa step sebelum tu. Sayyidina Umar dia nak pergi bunuh Nabi. On the way nak bunuh Nabi dah tuan-tuan. Siapa tahan dia? Bukan ustaz yang tahan dia. Tak kawan siapa-siapa dah pergi cakap kat dia, Umar orang gimana Umar? Aku nak pergi bunuh Muhammad tu. Engkau nak pergi bunuh Muhammad, pergi balik rumah dulu dia kata. Pergi tengok adik kau dulu dia kata. Masuk Islam dah. Cancel dia pergi jumpa Muhammad. Tuan-tuan bayangkan, kalau kawan tadi tak ada kat situ, tak tahan dia pergi bunuh Nabi kan? Siapa asbab tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan. Fikir-fikir balik rumah tuan, dengar ayat Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Masuk. Ini panjang cerita dia apa semua daripada belasah apa semua. Nak cerita sebab hidayah siapa pun tak boleh tahu. Jadi kita kena barang-barang macam ni kena usahakan. Okey. Namun ada juga yang masuk Islam, ada juga yang dibutakan hatinya dan dikunci pendengaran serta penglihatannya. Allah sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tak ada apa dah. Cakap macam mana pun ada macam tu. Maka tiadalah memberi faedah masuknya ke dalam Islam dalam keadaan terpaksa. Tu dia. Hari ni cara nak mempromosi Islam ni tuan-tuan, kita nak beritahu. Nak promosi Islam, beritahu tuan-tuan, Islam ni dia bukan barang nak kena ada cerita-cerita dongeng ke, lagi cerita. Dia memang dah ada dah siap. Dia dah ada memang siap dah. Okey. Al-Quran juga menegur sikap paksa orang lain masuk beriman pada Allah Ta'ala. Firman Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Adakah kamu nak membaksa manusia hingga mereka menjadi orang yang beriman? Okey. Itu ayat Quran beritahu. Memang terdapat hadis di mana ada kenyataan bahawa sesiapa yang tukar agama hendaklah dibunuh. Ada dalam hadis. Sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang tukar agama dia, maka bunuhlah dia. Okey, itu dia punya hukum. Sebab apa tuan? Nabi tahu jangan main-main dengan Islam. Tu yang kawan saya tadi, Salahuddin tadi, mak dia pesan bila dia masuk Islam. Mak dia tak masuk Islam lah. Tapi mak dia pesan apa? Kamu kalau masuk Islam jangan main-main gitu. Bukan dia nak takutkan anak dia nak pancung ke apa semua. Tapi dia pesan anak dia macam tu, kamu dah besar ni, dah tahu pilih sendiri dia. Mak dia mungkin tak kuat dalam agama, tapi nak beritahu kalau kamu masuk Islam, betul-betul jangan main-main. Tapi kalau itu non-Muslim boleh pesan macam tu, ini kemudian kita tuan-tuan, kita nak cakap macam mana?
nak beritahu ke orang, tengok. Kefahaman ini nampaknya disepakati oleh ulama dalam bab ini. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan bahawa para ulama sepakat kewajiban membunuh orang murtad. Arahan sunnah dia mestilah kita ikut juga. Sebab apa? Sebab sekalipun Quran tak sebut, tapi hadis ni ialah barang yang menjadi sumber rujukan yang kedua. Apa Quran? Hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, itu ranking pertama. Jadi rujukan. Allah Ta'ala berfirman tentang kedudukan orang murtad. Ada juga disebut wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad kepada agama Islam kemudian mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka hancurlah atau musnahlah amalan-amalan di dunia dan akhirat. Ya. Azan. Dan siapa yang murtad daripada agama Islam, maka dia mati dalam keadaan yang kafir, maka itulah golongan yang musnah amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat. Ulaika ashabun nar, orang ini ahli neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Maka bila gabung antara Al-Quran dengan sunnah Nabi, dia bagi kefahaman dua. Kita faham sama-sama tadi. Yang pertama, dua hukuman terhadap orang murtad tadi. Pertama, kita usahakan bukannya hari ini dia murtad terus pancung, tak ada kan. Beri kaunseling dan nasihat agar kembali kepada Islam. Ya. Bagi dia kaunseling dulu. Murtad ini apa puncanya? Murtad dunia hari ini, pertama jawapan tak ada lain tuan. Dia masuk Islam satu hal, ada orang yang dia Islam dia nak keluar, itu memang tak ada kata apa lah tuan. Tapi ada yang sebab iman dia rapuh tuan. Tu je persoalan iman ni sangat besar lah tuan. Sangat besar buat iman ni. Itu sebab saya belajar kat universiti dulu, nama Universiti Al-Iman. Sudah pernah dengar nama Universiti Al-Iman? Tak pernah dengar kan? Kat Malaysia tak pernah. Tapi di zaman tu, tempat yang Syekh Majid yang saya cakap kena bom dengan Syiah Husi tu, nama universiti tu Universiti Al-Iman. Kenapa nama kat Al-Iman? Sebab itulah punca dia tuan, apa-apa. Dapat repair iman tuan tu. Siapa beriman takkan berzina. Siapa beriman takkan rokok haram. Siapa beriman takkan buat maksiat. Okey tuan. Itu kita faham. Mungkin juga kerana yang kedua apa dia? Pengabaian lelaki Muslim yang menceraikan wanita yang masih dianggap mualaf. Kadang kahwin. Tak kira lah perempuan dengan lelaki tu, lelaki tu mualaf ke apa semua, tak ada panduan apa-apa, kahwin, masuk Islam, lepas tu tak ada bersemayam apa semua, murtad balik. Nak salahkan siapa tu? Jadi barang-barang macam tu tuan-tuan, dia kena study. Kena study barang-barang macam tu. Kita seronok lah orang masuk Islam, seronok tuan. Bila ada orang datang, alhamdulillah ada orang masuk Islam, seronok kan? Tapi kita lupa dalam bab, bila dia dah masuk Islam, kita kena pertahankan dia sebagai seorang Islam, jangan bagi dia keluar balik. Itu dia yang penting. Ya. Yang kedua, dibunuh. Ni kedua, nak sebut hukuman. Tadi hukuman pertama suruh istitab, suruh minta taubat. Yang kedua, dibunuh. Kalau dia murtad sekali dengan pakej hina Islam, dia murtad sekali dengan pakej caci maki agama, ibadah, hina Allah, Rasul, bersendera Al-Quran dan sebagainya banyak. Nampak? Itu memang sangat layak lah ya. Oleh itu ayat yang sebut la ikraha fid din tadi tuan-tuan, tengok. Dia diperincikan juga dengan perbuatan sahabat pula. Okey. Asal para sahabat bahawa Nabi SAW menunjukkan proses istitabah, iaitu proses agar si murtad kembali bertaubat. Kena usahakan. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar tuan faham tak? Dia ni kalau dalam bab-bab macam ni pancung tu kan. Tapi tengok dalam cerita ni tuan. Sayyidina Umar ni. Seorang lelaki, dia dapat tahu ada orang report seorang lelaki murtad, bawa pula Sayyidina Umar, korang buat apa dengan dia? Kami dah bunuh Sayyidina Umar. Dengan harapan kalau cakap Sayyidina Umar iya kan je lah. Dah murtad. Cakap Sayyidina Umar confident lah kan. Report ke Sayyidina Umar, kita jumpa orang murtad, korang buat apa? Kami dah bunuh. Sayyidina Umar jawab apa tuan-tuan? Sayyidina Umar kata apa? Alangkah eloknya jika kamu kurung dia 3 hari dulu, dan bagilah makan setiap hari roti, dan minta dia bertaubat. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Umar. Itu cara yang paling garam tu. Dia minta dulu, tahan dulu 3 hari.
bagi makan roti, bagilah minum air zam-zam ke. Moga-moga dia bertaubat dan merujuk kembali kepada perintah Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak ada dan tidak adil, dan aku tidak redha ketika berita ini sampai kepada Sayyidina Umar. Dia tak redha benda yang dibuat tadi tu, bunuh. Ya. Walaupun majoriti para ulama bersetuju terhadap pembunuhan orang murtad, Ibnu Battul menukilkan pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu agar si murtad diminta bertaubat selama sebulan. Sebulan terus kan? Lagi lama kan? Murtad sebulan, lagi kau seding, bahkan tak boleh ubah kan? Manakala nukilan daripada Imam An-Nakhai menunjukkan bahawa proses ini berjalan selama-lamanya, sampai dia mati sendiri ataupun sampai dia masuk Islam lagi, proses dia tu. Nampak tuan ya? Okay. Kefahaman para ulama mutabar terhadap hukuman bunuh tidak dinafikan. Mereka adalah ulama yang benar-benar menguasai ilmu. Sekiranya penghinaan terhadap agama Islam berlaku, wajarlah tindakan keras kita ambil. Jadi kita dah sebut hina Nabi, Sabbur Rasul, antaranya karya tulisan Imam Ibn Taymiyah dan Syekh Abdullah Ibn Muhammad Al-Ghumari. Dua jenis murtad yang wajib dibunuh. Pertama, murtad yang diiringi dengan pakej penghinaan terhadap agama Islam, cakap pemain. Yang kedua ni, murtad yang diiringi dengan artikel ke filem, buku, penulisan dan sebagainya yang menyerang Islam. Memang sangat layak. Okey. Kita baca satu kes murtad zaman Nabi. Ada satu golongan tiba di Madinah lalu menganut agama Islam, kemudian dia orang sakit. Bila sakit, Nabi suruh dia orang keluar daripada Madinah, minum susu dan air kencing unta sebagai ubat. Mereka keluar minum, kemudian dia orang pergi bunuh pengembala ternakan tersebut dan dia orang murtad balik. Nabi SAW menghukum mereka, lalu dipotong tangan dan kaki mereka serta dibutakan mata sebagai hukuman terhadap apa yang mereka lakukan. Okey, ini nak ceritanya lah. Maka menurut segelintir ulama, hukuman tersebut bukanlah kerana murtad sahaja, tetapi kerana terdapat kesalahan jenayah lain. Kesimpulannya, pelaksanaan hukuman bunuh terhadap jenayah murtad bukanlah semata-mata kerana murtad, tetapi dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi. Kalau cerita Piramli itu ada tulis T-A-M-M-A-T, tamat. Cerita Piramli habis lah kan. Dari muka ke muka kita buka kan. Tuan-tuan, buku pun ada yang tak ada. Ada yang dah beli, hilang lah tu. Baca, bagi jin baca kan. Apa tuan-tuan alhamdulillah, tapi kontraksi ni penting kita tengok kan. Kalau tengok tuan-tuan, kalau kita tahun depan ke ulang balik semula ke,